Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fatih Faridah muka surat 6 bayan keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya kesemua sekian perkara daripada Allah, yakni hasil jadi daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dengan muafakat, dengan bertepatan, berbetulan iradahnya, kehendaknya, ketentuannya, ketentuan Allah. Ketentuan kehendak ni pada sedia kala, pada azali, pada qadim. Keenam daripada 6 rukun percaya. Percaya dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Sekalian perkara, kesekalian perkara. Sekalian perkara ni badalnya baik dan jahat diperjelaskan lagi. Sekalian perkara baik dan jahat tu diperjelaskan lagi. Bila sebut kata sekalian perkara, baik dan jahat lah. Bila sebut sekalian perkara, maknanya sekian perkara yang berlaku ni baik dan jahat. Tapi dijelaskan lagi, ditaudihkan lagi sekian perkara ni baik dan jahat. Dia nak berhenti tu kena betul ke? Sekalian perkara, berhenti setakat tu. Sekalian perkara ni apa ni? Diperjelaskan lagi baik dan jahat, berhenti setakat tu. Diperjelaskan, ditaudihkan badal dengan sekalian perkara ni baik dan jahat. Ditakkidkan kuat, ditakkidkan pula, diperkuatkan lagi kesemuanya. Cukup dah tu dah, setiap minggu dah sebut kesemuanya, kesemua sekalian perkara. Mula-mula sekalian perkara cukup dah. Sekalian perkara ni terbenar baik dan jahat, dah diperjelaskan lagi baik dan jahat. Ditakkidkan, dikuatkan lagi kesemuanya. Kesemua sekalian perkara. Tapi hak dalam kitab ni, hak ni bukan ulama yang susung seumpama ni. Baik dan jahat itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairihi wa syarrihi. Ada. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baiknya dan jahatnya adalah hadis. Kesemuanya, ini riwayat lain pula, riwayat Muslim. Wa bil qadari kulli. Dan engkau beriman dengan semua perkara itu datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah kullihi. Mana berkullihi, kesemuanya. Hadis juga tu. Ulama susung rukun yang kenang ni, dia tak boleh nak reka. Baik dan jahat, riwayat lain. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada riwayat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Ada setengah riwayat. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik, jahat, manis
Masing, manis, pahit, kesemuanya datang daripada ketentuan dalam perbuatan Allah. Riwayat Muslim pula, wabil qadari kullihi, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kullihi, kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi percaya sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekalian perkara. Sekalian perkara ni kesemua dah lah, kesemuanya pula daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kemudian Tuhan perbuat ni, perbuat gitu je. Pakai gomo gitu je. Tak ada ketetapan, tak ada susunan dulu. Dengan muafakat. Muafakat ni dengan bertepatan, selaras. Selaras iradahnya, kehendaknya, ketentuannya Allah, susunannya susunan Allah yang bersifat dengan iradah. Bila Tuhan kehendak, bila Tuhan letak, bila Tuhan susung, pada sedia kala, azaliyun qadim, sedia kala. Nak cerita sini tu sekali lalu je clear dah. Cuma nak kena susung pula, baik jahat ni percakapan macam mana, kemudian sekalian perkara kesemuanya daripada Allah. Lepas tu kita ni ikhtiar usaha nak letak di mana, hati kena satu persatu pula tu. Tapi di tajuk ni kena mati dulu. Sebelum nak pergi kepada huraian yang lainnya, di tajuk ni kena mati. Sekalian perkara kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, selaras dengan kehendak Allah pada azal. Kemudian kehendak Allah pula selaras dengan ilmu Allah pada azal. Itu kena sambung situ pula sekali lagi. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Jadi kudrah, iradah, ilmu, semua yang berlaku ni datang daripada perbuatan Allah. Allah perbuat selaras, muafakat dengan ketentuan Allah pada azal, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang Tuhan tentukan pada azal, Tuhan yang bersifat dengan iradah, apa yang Tuhan tentukan selaras, muafakat dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah pada azal. Qudrah, iradah dan ilmu. Hak ni di rukun iman yang keenam. Tiga-tiga ni kena kemah molek ni. Nak luluh rukun iman yang keenam, kena luluh ketiga-tiga sifat ni. Qudrah, iradah dan ilmu. Tak luluh ketiga-tiga sifat ni, tak luluhlah rukun iman yang keenam. Kena luluh qudrah, iradah dan ilmu. Jadi di rukun iman yang keenam, dua pegangan. Yang pertama, segala-gala yang berlaku kesemuanya Allah yang lakukan. Macam sebut berulang-ulang kali dah. Nak soal, hak ni Tuhan buat juga, hak ni Tuhan lakukan juga, tak ada soalan tu. Sebab apa? Sebab tidak terkecuali, walaupun sebesar zarrah, tidak terkecuali walaupun sebesar kuman, sebesar habuk, di bumi ke, di langit ke, di dunia ke, di akhirat ke, tidak ada yang berlaku melainkan kesemuanya perbuatan Allah. Ni kena mati sini. Jadi nak soal, hak ni perbuatan Allah juga, hak ni perbuatan Allah juga, tak kena dah soalan tu. Soalan tu timbul kalau sebahagian perbuatan Allah, sebahagian lagi-laginya bukan perbuatan Allah. Soalan tu timbul, takut kita salah masuk kawasan. Hak perbuatan Allah suku, hak perbuatan makhluk suku. Perbuatan Allah lah, perbuatan makhluk Allah tak cara dah lah, makhluk yang buat. Tu kena tanyalah dah, ni hak masuk mana ni? Masuk perbuatan Allah ke masuk perbuatan makhluk? Baru boleh tanya. Tapi ada ke? Tidak ada. Kesemua perkara sekaliannya perbuatan Allah. Maka nak tanya, hak ni Allah buat juga, hak ni Allah buat juga, tak ada soalan tu.
Kalau soal gitu, maknanya tak faham lagi di sini. Tak ada soalan tu. Kesemua perbuatan Allah. Perbuatan manusia tidak bekas sama sekali. Perbuatan malaikat tak bekas sama sekali. Samalah semua perkara. Jangan nampak kepada perbuatan manusia je. Perbuatan malaikat ke, perbuatan syaitan ke, perbuatan jin ke, semua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Wa imam makhluk tu namanya malaikat sekalipun. Sebab apa? Kesemuanya perbuatan Allah. Dah kata malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang cabut roh, malaikat yang catat amalan. Itu cerita tugas zahir malaikat. Tapi kita nak cerita tugas zahir malaikat, kena kenal Allah dulu. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah ni yang mengadakan segala-gala. Makna turun rezeki pun Allah yang turunkan, turun hujan pun Allah yang turunkan, menghidupkan Allah juga, mematikan Allah juga. Segala-galanya perbuatan Allah. Segala-galanya. Siapa yang menurunkan rezeki? Siapa Ar-Razzaq? Siapa Ar-Razzaq? Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Wa yarzuqu may yasha, dan rezeki ya Allah akan sesiapa yang ia kehendak. Siapa yang rezeki? Allah, bukan malaikat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang menghidup, Allah Ta'ala yang mematikan, dan Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Siapa yang menghidup? Siapa yang mematikan? Yuhyi wa yumit, Allah, bukan malaikat Israel. Ini pegangan kita. Hak tugas malaikat kita sebutlah tugas. Macam kita lah, kita ada tugas ke tak? Kita ada tugas. Tugas kita apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Itu tugas kita kan? Tapi diri pengabdian diri kepada Allah ni semuanya perbuatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebutlah tugas kita mengabdikan diri kepada Allah. Tugas malaikat begian. Tapi ini rukun main kenam ni, semua yang berlaku tu Allah yang buat. Zahir je kata kita yang buat, zahir je kata malaikat yang buat. Tapi sebenar-benarnya rukun main kenam, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesemua perbuatan Allah, bererti perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Sebesar zarah pun perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Itu je. Ini pegangan kita. Adapun percakapan kita sandarlah tadilah. Malaikat begini, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat. Tak ada maksud itu sandar kepada hak zahir. Kita yang buat, kita yang buat ibadat, kita sandar kepada kita. Itu sandar pada asbab zahir. Kemudian sandar pula putus kepada pisah, hangus kepada api, kenyang kepada nasi, hilang sakit kepada obat. Itu sandar asbab zahir je. Pegangan kita rukun iman yang keenam. Itu pegangan kita, akidah kita. Ingatan hati kita, ingatan hati tu bab lain. Kita duk cerita ni bukan bab ingatan hati. Kita duk cerita ni pegangan hati, kepercayaan hati, aqaidul iman, simpulan iman, pegangan yang kita sipu mati. Adapun hati kita ingat ataupun tidak, itu bukan pembicaraan hak rukun iman ni. Itu pembicaraan kekuatan basirah mata hati masing-masing. Itu tidak ada dalam pembicaraan dalam persoalan i'tiqadiyun, pegangan. Diingatan orang awam, ingatan kitanya kepada asbab. Duduk kita, bangun kita, semua kita belaka. Sebab apa sehat sekarang ni? Sebab makan ubat sehat. Lepas tu bertenaga sekarang. Sebab apa? Makan cukup dah pagi tadi.
Jadi bertenaga. Kenapa? Kerana obat, kerana makanan, ingatan di hati. Itu bab lain. Itu basirah, mata hati orang awam seumpama itulah. Lupa kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Hak tu tidak diwajibkan kepada kita. Hak tu sebut acak kali dah, kita diwajibkan ingat kepada tugas-tugas kita, mengabdikan diri kepada Allah. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, itu ingatan yang wajib kepada kita. Tupu ingatan hati kepada tugas-tugas, mengabdikan diri kepada Allah, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Siapa yang kerjakan, kita yang buat ibadah. Siapa yang tinggal perkara yang Tuhan larang, kita yang tinggal perkara Tuhan larang. Ni kita ni lah. Ni mudah nak jerumus kepada riak, ujub dan takabur. Mudah nak jerumus pada riak, ujub, takabur. Sebab apa? Sebab kita yang buat ibadah, kita yang buat taat. Lepas tu macam mana pula tu? Hak tu kena jaga pula dengan ilmu tasawuf. Kena jaga dengan ilmu tasawuf. Marilah di hati nak nunjuk ke orang, nak riak. Marilah di hati ujub, rasa hairan diri. Allah, kita ni berasa boleh ngaji kita kuat, rajin sungguh kita ni. Buat amal pun rajin sungguh kita. Ni mari ujub. Tambah selagi rajin kita lah nak banding orang lain. Takabur. Ni marilah. Sebab apa? Dah kita buat belaka kan? Kita buat belaka. Diingatan hati kita ni. Ini hati orang awam. Maka mudah timbul lintasan-lintasan ni. Lintasan seumpama tu dia panggil khawatir. Itu syarat tak ambil salah. Syarat tak ambil salah tu. Lintasan-lintasan, berasa nak tunjuk ke orang, berasa hairan diri, kuat ngaji, kuat beramal, kuat belajar ngaji, kuat beramal daripada orang lain, itu panggil takabur pula. Mari lintasan itu syarat tidak ambil salah. Syarat ambil salah bila wa 'alaiha maqtasabat. Kita letak sifat tu sebagai sifat hati kita. Baru syarat ambil salah. Tu kena jaga pula dengan ilmu tasawuf. Dia akan mari sokmoh ni. Jadi macam mana nak hilang aku ni? Biar tak mari dah riak, wujud takabur. Itu maqam aulia. Tak sedut tebing tu. Kalau Tuhan beri bahagian kita, alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan letak kita bahagian syariat, kita amal, sudah buat amal, alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita boleh buat amal. Kita belaka tu tak ada salah. Tapi oleh kerana kita aku ni, nepek mari ni godaan syaitan. Tu dia ada ilmu tasawuf pula. Ada ilmu tasawuf pula. Jaga pula hati kita dengan ilmu tasawuf. Jadi macam mana kita nak hilang terus? Tak ada ni. Itu maqam aulia. Bukan diwajibkan pada kita tu kurniaan Allah. Memanglah selagi kita duduk makam kita ni, oleh kerana hak ni aku buat, belajar pun aku, beramal pun aku, semayang, ngaji Quran pun aku belaka. Hak timbul aku ni mari nak riak, ujub, takabur. Nawi hilang hak ni biar jadi tak mari belaka. Ini makam aulia. Kalau duduk makam tu selamat. Selamatlah. Aulia man wali Allah. Mereka yang direntah oleh Allah. Hak ni tak ada ni, selamat dah dia ni. Tak ada. Nak riak, wujud, takabur tak ada dia. Di basirah, bukan lakon. Kita lah. Tu cerita lain tu. Ada orang mengajar tauhid. Saya mengajar tauhid ni, siapa ke nak hilang aku, nak nampak Allah, dia kata dia ajar tauhid. Dia nak ajar tauhid. Cerita ajar tauhid pegangan fardu ain ni. Tapi saya ajar tauhid ni sampai peringkat hilang aku. Hilang keakuan. Aku tak ada. Yang ada hanyalah nampak Allah. Tu nak ajar apa tu? Ni tak usah dengar seumpama ni tak usah duk ngaji tu ayat awal tak usah duk ngaji. Dia tak boleh nak beza antara i'tiqadiyun, cerita pegangan, dengan syuhudiyun, cerita bab maqam aulia. Kalau dia kata gitu, tanya dulu dia, ustaz, ada ustaz nak ajar tauhid kepada kita orang ni semua, siapa hilang aku, tak ada aku, semuanya nampak Allah. Tak tanya dulu, ustaz ni tengah mengajar tu berasa dah ustaz mengajar ke, ataupun semua datang dari Allah? Saya pun masa lagi rasa saya mengajar, dah berhenti mengajar, balik biar jadi hilang aku dulu, baru main mengajar semula. Tanya dia, dah ustaz ni hilang tak lagi aku. Hak mengajar ni bukan aku dah ni, bukan saya dah mengajar ni. Basirah saya ni Allah. Tak ada dah saya mengajar.
Saya pun masih lagi ingat saya yang mengajar. Ustaz balik dululah. Sebab apa? Ustaz masih lagi ada keakuan. Biar reti sikit. Waktu tu maqam aulia, hilang aku, maqam fana, yang ada hanyalah Allah. Itu kurniaan pilihan Allah. Tiba-tiba dia nak ajar tauhid, siapa pekat nak hilang aku. Tu tak kena ilmu tauhid tu. Tapi nak beza i'tiqadiyun, pegangan, dengan syuhudiyun, maqam aulia. Dan ni jangan ni punah rana. Sebab hal ni tak nak buat, memang aku tambahan pula kita ahli sunnah wal jamaah, wajib pula kita berpegang, saya ada pilihan, saya ada perbuatan, saya ada ikhtiar, saya ada usaha. Tu ahli sunnah wal jamaah. Tak berpegang, ada ikhtiar, usaha, jabariyah pula dah jadinya. Tu kena tu molek. Tak ada salahnya. Saya yang pilih, saya yang buat. Main belajar ni saya yang pilih, saya yang mari belajar. Beramal saya pilih, saya yang nak beramal. Itu tak ada salah apa-apa. Tapi tadilah dia akan mari tu. Riya, ujud, takabur, atau ada ilmu tasawuf pula yang jaga waktu. Marilah di hati nak nunjuk ke orang. Allah lah. Kalau kita duk layang sifat hati nak nunjuk ke orang ni, habis pahala. Siapa di hari akhirat Tuhan perambak kita pula. Izhab fakhuz ajraka mimman amiltalahu fala ajraka indana. Pergi kamu, Tuhan kata, kamu ambil pahala dengan orang yang kamu beramal karenanya. Hari tu beramal nak tunjuk ke siapa? Pergi minta pahala dengan kawan tu. Fala ajraka indana, tak ada pahala di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal nak tunjuk pada seseorang. Di akhirat Tuhan suruh kita minta pahala dengan orang tu. Sebab apa? Kamu amal kerana Allah ke kerana orang tu? Kerana orang tu. Kami tak pahala dengan orang tu. Pahala isi kami tak ada, Tuhan kata. Ingat waktu tak pasal kita buat amal lelah-lelah ni nak bekal akhirat. Dia tengok kita buat amal, dia tengok. Dia nak puji, dia puji je lah. Dia pujilah. Orang yang sama masa dia keji pula kita je. Biar ke dia lah. Kita bukan nak ke dia, kita buat amal lillahi ta'ala. Ni nak lawan hak ni kena ngaji kemah ilmu tasawuf. Ni kemah ilmu tasawuf. Ni cerita bab pegangan ke semua perkara, ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi rukun yang keenam, dua pegangan. Satu ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, satunya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau kita tajuk sebelum ni, kita pergi pada pegangan segala-gala ketentuan, pegangan bab qadar Allah yang bersifat iradah, menentukan segala-gala perkara. Qadar, ketentuan iradah. Qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan Imam Asy'ari. Qada, ketentuan Allah pada azal. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi saya bawa jalanan Imam Maturidi. Qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Minggu lepas saya cerita berkaitan dengan golongan yang menafikan terus tidak ada ketentuan Allah, dan juga menafikan pengetahuan Allah. Allah menjadikan manusia, langit bumi Allah jadikan, tapi Allah tidak menyusun, Allah tidak menetapkan, Allah tidak menentukan apa-apa. Bahkan Allah Ta'ala tidak tahu pun apa yang akan berlaku. Ini akidah yang kafir. Ini melampau lah. Sampai ke Allah pun tak tahu, Allah tidak menentukan, bahkan Allah tidak tahu. Adapun Mu'tazilah, dia menafikan Allah menentu perkara jahat, tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tahu, tapi Allah tidak menentukan perkara jahat. Itu Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Adapun Qadariyah ni, dia menafikan ketentuan baik dan jahat. Allah tidak menentukan baik, Allah tidak menentukan yang jahat. Allah tak tahu pun perkara baik yang akan berlaku, Allah tak tahu pun perkara jahat yang akan berlaku. Bila Allah Ta'ala tahunya, selepas berlaku perkara tu baru Allah tahu. Kalau lepas berlaku baru tahu, kita pun sama. Lepas berlaku tak tahu. Lepas berlaku tak tahu lah, baik ke jahat ke. Jadi Allah seumpama itu haram. Itu pegangan yang kafir. Itu pegangan yang kafir. Bukan khilaf kafir dengan berdosa, bukan. Itu dipanggil Qadariyah. Qadariyah ada di awal Islam. Qadariyah mutaqaddimun, atau dikenali dengan Al-Qadariyatul Ula.
Hak ni jarang disebut dalam kitab. Hak dalam kitab sebut Qadariyah, tu bab lain tu. Tu Qadariyah lawan Jabariyah dalam bab ikhtiar usul, tu bab lain. Tu Qadariyah lain. Dia panggil Qadariyah mutaakhirun, Qadariyah yang timbul kemudian, ataupun dikenali dengan Al-Qadariyah Tsaniyah. Qadariyah golongan yang kedua. Tu hak Qadariyah lawan Jabariyah. Kalau kita sebut bab Qadariyah, ni Qadariyah ni. Qadariyah hak ada di awal Islam, hak menafikan ketentuan iradah dan menafikan mengetahui isi ilmu Allah. Hak tu kafir, hak tu. Hak tu tidak dibicarakan, hak tu jarang disebut dalam kitab sebab tu berat dah lalu. Itu Qadariyah hak mutaqaddimun, dia menafikan terus ini ketentuan Allah, sehingga kan Allah pun tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Hak Mu'tazilah hak berkaitan perkara jahat, Allah hanya menentukan perkara baik, perkara jahat Allah tidak menentukan, tetapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Ini hak Mu'tazilah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Ada satu lagi pegangan, dia menafikan ketentuan Allah, baik jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini musamma, ini akidah yang terpesong. Ini banyak saya dengar kemudian ni ketentuan Allah qadar. Apa makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah? Apa makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah? Sifat kehendak. Sifat kehendak lain, sifat ilmu lain. Macam kita ada iradah, kehendak. Kita ada ilmu, dua tu kan. Iradah lain, kehendak lain. Ilmu mengetahui lain. Kita mengetahui banyak perkara. Hak kita kehendak sebahagian daripada yang kita mengetahui lah. Di sini beza tak mengetahui dengan kehendak? Bezalah mengetahui dengan kehendak. Kita mengetahui bagai-bagai perkara. Yang kita kehendak sebahagian daripada perkara yang kita ketahui. Nampak tak cerita? Cerita hak kita ni, contoh kita. Beza ke sama antara kehendak kita dengan mengetahui kita? Beza. Kehendak kitanya menentu, menetap, memutuskan, itu kehendak. Mengetahui kita ni, hak kita kehendak pun kita tahu, hak kita tak kehendak pun kita tahu. Tak? Hak kita pilih pun kita tahu, hak kita tak pilih pun kita tahu. Itu ilmu. Beza antara iradah kehendak kita dengan ilmu pengetahuan kita. Beza. Sama juga cerita bab kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah lain. Mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu lain. Kan gitu? Timbul ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Rukun iman yang keenam. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah ni maknanya Allah mengetahui. Bukan Allah netak, bukan Allah mutuh, yang kita tak boleh nak pilih benda lain dah. Allah. Ni di ketentuan tu tak reti dah. Di muka bicara tu pun tak luluh dah. Di muka pitu tu salah dah, sesak dah. Di muka pitu pun tak jumpa dah. Maksud dalam tu banyak lagi pitu Dalam tu banyak lagi pitu. Hak pitu luar ni tak jumpa dah. Ketentuan Allah maknanya Allah tahu, bukan Allah netak, bukan Allah mutuh, yang kita tak boleh pilih hak lain dah. Allah mengetahui sama ada kita nak pilih benda baik, Allah mengetahui sama ada kita nak pilih benda jahat. Bukan mana Allah netak, Allah mutuh, Allah tahu. Ini ada dalam rakaman-rakaman orang yang mengajar dalam bidang usuluddin. Dan hak ni pun ada dalam radio, bukan tak ada ni. Secara umum, secara terbuka, terang-terang. Secara umum, secara terbuka.
Bawakan seumpama ni. Ketentuan Allah disebut. Disebut ketentuan Allah. Itu rukun iman yang keenam. Tapi ketentuan Allah ni bukan makna Allah netap, Allah mutuh, makna Allah tahu. Jadi sekarang ni kita nak bicara sifat iradah. Qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian apa yang Tuhan tentukan selaras dengan ilmu. Barulah kita pergi pula kepada ilmu. Kena pergi pula kepada ilmu. Tapi sebelum nak pergi pada ilmu, kita kena faham dulu ketentuan tu makna apa. Dari segi bahasa kita, kalau kita cakap kapung kot, netu. Faham tak netu? Mana apa netu ni? Tahu. Ni kalau kita cakap kot kapung ni, netu makna apa? Bukan makna netak. Menentu. Sekarang ni netu tak lagi. Nak pilih mana-mana. Netu mana apa tu? Tahu. Ke mana pun netu. Sekarang ni ada dua pilihan. Contoh kita. Kita antara dua pilihan. Netu tak lagi nak pilih mana? Mana pun netu. Tahu. Ke netak. Netu tu netak mutuh. Ke mana? Netu mana apa? Mana tahu? Ada. Netu makna netak mutuh. Itu makna netu, netak mutuh. Tapi apa yang kita nak netak mutuh, kita kena ada ilmu dulu baru boleh netak boleh mutuh. Jadi akan pergi pada ilmu. Tapi ilmu ni kemudian kita nak faham netu dulu ni. Hak qadariyah kafir itu dia menafikan ketentuan Allah dan menafikan mengetahui Allah. Itu kafir. Hak ni ada pesan baru ni. Dia tidak menafikan ketentuan Allah. Dia kata Allah menentukan. Tapi apa makna Allah menentukan? Makna Allah menentu bukan Allah netak, bukan Allah mutuh. Kalau Allah netak mutuh jadi Allah maksa lah. Tak boleh pilih orang lain dah. Lepas tu orang mana netu? Makna tahu. Kita nak cerita qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Apa makna ketentuan Allah? Makna ketetapan Allah, keputusan Allah, susunan Allah pada azal. Tiba-tiba dia menafikan ketetapan Allah. Dia kata dia terima ketentuan. Tapi ketentuan Allah ni bukan mana Allah menetap. Bukan mana Allah memutuh. Allah hanya mengetahui. Bukan Allah letak mutuh. Kata pasal mana pula timbul. Hak bawa dalam radio, hak pernah saya dengar ni, bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Kalau sebut nama, rebah saya ni. Bukan dia rebah, saya rebah. Berapa? Dah bapak, kita kecek je. Sebut nama, kita ragu libating. Apabila tanya berkaitan dengan ketentuan. Kena faham. Ketentuan ni makna Allah mengetahui. Bukan Allah netak. Bukan Allah mutuh dah. Bukan. Allah mengetahui. Allah tak netak. Allah tak mutuh. Kita yang memilih. Nak pergi masjid ke? Nak pergi tempat joget ke? Nak pergi naik mimbar ke? Nak pergi naik khabar rumah orang ke? Curi. Allah mengetahui apa yang akan kita pilih. Tapi Allah tak letak. Kita pilih sendiri. Nak pergi masjid ataupun nak pergi tempat maksiat. Nak naik atas mimbar ataupun nak naik atas rumah orang. Nak curi. Allah tak letak. Allah hanya mengetahui. Hak ni semua terpesong belaka ni. Sesak di muka pintu tu sesak dah. Sebab tu antara ketentuan iradah ni muafakat dengan iradahnya. Iradah ni ketentuan, bukan mengetahui. Iradah ni ketentuan, ketetapan, susunan. Ini iradah. Cuma saya tambah selaginya, apa yang Tuhan tentukan selaras dengan ilmu. Ilmu kita tak boleh nak tinggal. Tetapi ketentuan iradah ni bukan ketentuan ilmu. Cuba ni. Ni paruk ni.
cerita bab iradah. Innama amruhu iza arada. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Arada tu fa'il madhi, diisyarat kepada tanjizi qadim. Allah telah menentukan pada azal sedia kala. Iza arada, apabila telah menghendaki oleh Allah, apabila telah kehendak oleh Allah, bila telah letak oleh Allah, bukan bila telah mengetahui oleh Allah. Bila kehendak oleh Allah, tapi apa yang Allah kehendak pasti Allah tahu. Jadi kehendak iradah ni kita akan susul dengan selaras dengan ilmu. Allah tahu, bagi pada ilmu. Tapi arada ni iradah, bukan ilmu. Iza arada syai'an, bila telah kehendak Allah Ta'ala kan satu, ayyakula lahu kun fayakun. Maka Tuhan pun mengadakan segera, cepat, seolah-olah macam Tuhan kata ada, maka adalah perkara tersebut. Bukan Tuhan buat dengan kun. Jangan salah faham pula. Kun tu kalam. Kalam bukan taksir, kalam dilalah. Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengadakan ni cepat macam kata kun. Tapi bukan Tuhan mengadakan dengan kun. Allah Ta'ala mengadakan dengan sifat kudrah. Jangan salah faham pula. Tuhan buat kun gitu. Tak. Tapi nak cerita segera Tuhan buat, macam kata kun timbul lalu. Bukan Tuhan buat dengan kun. Jangan salah faham situ. Tapi nak ceritanya iza arada, kehendak. Fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan apa? Ma yurid, akan perkara yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Tapi apa yang ia kehendak, ia tahu. Bagi situ. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan akan perkara ma yasha'u, akan perkara yang ia kehendak, wa yakhtar, dan perkara yang ia pilih. Tapi apa yang ia kehendak, apa yang ia pilih, selaras dengan apa yang ia Allah ni tahu. Yakhluqullahu ma yasha', menjadi oleh Allah akan perkara yang ia kehendak, bukan apa yang ia tahu. Tapi apa yang Allah kehendak pasti Allah tahu. Ni tak tahulah jadi timbul kok mana. Jadi cerita bab ketentuan ni, ketetapan, keputusan Allah pada azal, iradah, selaras dengan ilmu Allah. Bagi pada ilmu. Dah kalau gitu go, Allah netak dah segala-gala, Allah mutu dah segala-gala. Lepas tu kita ni terikat kita dipaksa. Dah lagi kat mana lagi? Lagi kat mana lagi? Ni tak boleh terima kan? Kita terikat, kita dipaksa. Ni tak boleh nak terima. Sebab tu dia lari. Ketentuan bukan makna Allah letak, Allah mutu. Allah tahu saja. Lepas tu kita memilih mutlak bebas. Kita memilih mutlak bebas, baik ke jahat. Hak ni Allah, terpesong ni bukan kecil-kecil punya terpesong ni. Tapi hak ni lah yang lebih cepat nakak di otak. Hak ni hak lebih cepat makan di otak. Ni Allah netu segala-gala, Allah netak segala-gala. Jadi kalau Allah netu segala-gala, Allah netak segala-gala, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita tak ada apa-apa lah. Kita terikat lah. Dah lagi kat mana lagi?
Cuma nak pergi kat mana lagi? Allah netu, hak giat Allah netu, kita netu sendiri. Oh, power kita. Lepas tu Allah telah menentukan segala-gala. Lepas tu kita tak masuk dalam segala-gala. Doa. Kita terkeluar dah lah. Bukan makhluk dah kita ni, bukan hamba, Tuhan lain pula jadinya. Dah kalau gitu tak doa kita. Dah nak pergi duduk kat mana lagi? Tak ada lah. Sekarang ni kita mati di tajuk rukun yang keenam. Sekalian perkara kesemuanya perbuatan Allah selaras dengan iradah Allah, ketetapan Allah. Maknanya bila kesemua Allah, kita ada apa? Kita ada apa? Tak ada. Tak ada, kita tak boleh nak terimanya. Ni kita ada ni, kalau kita buat kita, ni lah ketentuan dan perbuatan Allah. Memang tak ada. Memang kita terikat, dipaksa. Kalau gitu macam robot yang diprogramkan, lebih daripada robot yang diprogramkan. Dah kita ni macam hak wayang kulit tu je lah. Kan kulit tu tidak ada pilihan, tidak ada perbuatan, digerakkan oleh tu dalam. Lebih daripada tu kitanya. Lepas tu kata kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha yang duduk sini ni, yang duduk di bawah, segala-gala. Mana ikhtiar usaha kita yang terikat, dipaksa di bawah qadar dan qada Allah. Kalau gitu tak ada. Hakikinya memang tak ada. Lepas tu nak fikir kat mana lagi? Tak sudah fikirlah. Sebab berlaku di kita ni semua qadar dan qada Allah. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan pun, pilihan dan perbuatan duduk bawah qadar dan qada Allah. Itu je. Tapi pada zahirnya, pada zahir kita cerita ni, mukhtaran zahira, majburan batina. Pada zahir ni, zahir kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat. Bebas ke terikat? Kita rasa ni. Kita memilih, kita buat. Kita memilih, kita buat. Kita memilih dan kita buat ni berlaku sama-sama di kita ni. Kita memilih, kita merancang, kita menyusun, kita menetap, kita buat. Jadi memilih, kita buat ni sepanjang masa kita memilih, kita buat. Kita memilih tu terikat ke tak di perasaan kita? Zahirnya tidak terikat. Sampai masa kita buat, terikat ke tak? Ditarik-tarik ke tak? Ditolak-tolak ke tak? Ataupun di macam di remote control ke tidak? Tidak. Kita bebas. Bebas pada zahir. Bebas memilih, bebas melakukan. Itu pada zahir bebas. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita buat, itulah terikat dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Setakat itu je. Tak lah. Lepas tu warna kita, warna apa? Pilih buatlah kitanya. Zahir kita sama je. Sama ada kita berpegang di rukun yang keenam ke tidak berpegang ke, zahir sama je. Pilih buat. Zahirnya kita bebas memilih. Zahirnya kita bebas buat. Dan diingatan hati kita pun memang kita belaka. Tak ada apa-apa pun. Tak ada salah. Tapi di pegangan kitanya semua qadar dan qada Allah. Termasuk kita berasa bebas tu pun qadar dan qada Allah. Jadi kalau gitu terikat, memang hakikinya terikat. Lepas tu tak salah patu lah. Hak zahir lah. Hak zahir kita bebas memilih. Hak zahir kita bebas buat. Hak duk tahap tu lah. Hak pegangan duduk sini, pegangan. Ini hak pacak di akidah kita ni. Lepas tu hak subur di ingatan kita, hak zahir ke ataupun hak pegangan. Hak subur di ingatan kita, hak zahir. Hak pegangan ni setakat duduk di akidah. Itu orang awam. Tak ada apa-apa pun. Tak sudah masa-masa ni. Ni tidak disuruh masa-masa ni. Sekarang zahir semua bebas. Zahir kan? Memilih buat zahirnya bebas. Tapi pegangan kita di sini ni akidah ni. Cuma nak tanya, hak zahir kita terikat dengan hak ni, dengan pegangan ni. Tapi di ingatan hati kitanya, hak subur di ingatan hati, hak zahir bebas tu ke hak akidah ni, hak pegangan ni.
Hak subuh di ingatan hati kitanya, kita belaka, kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Hak pegangan ni tak ingat pun tapi ada di akidah. Itu orang awam. Gitulah. Contoh. Kita pegang dak malaikat ada. Tu akidah kita. Kita pegang di akidah kita malaikat ada kan? Zuhir ada dak malaikat? Zuhir ada dak malaikat? Zuhir ada dak malaikat? Tak ada malaikat, tak nampak Tapi di pegangan kita rukun iman, kita percaya malaikat ada. Tapi di zahirnya tak nampak malaikat. Jadi hak ingatan di hati kitanya, hak zahir itulah tak nampak malaikat. Rakib atik duk catat pun tak nampak. Sebab tu kita langgar ikut dan. Faham tak? Sebab apa hukum hakam kita langgar ikut dan? Adakah kita tidak berpegang? Rakib atik tengah catat, kita berpegang. Tapi di ingatan hati kita ada ke tak? Di ingatan hati kita pakai zahir. Apa zahir? Zahir tak ada malaikat. Jadi ingatan di hati kita ni tak ada ingatan di hati. Tapi di pegangan tetap ada hukum iman ni. Oh, kalau kita hati kita ingat orang hati ada, melangkah tengok selu-selu lah jawapan dia. Nak buat gapa-gapa ni ada kiri kanan ni. Nak buat gapa-gapa ni ada kiri kanan. Timbul tak gitu? Tak timbul. Sebab apa? Alah, tengok. Kalau tak ada orang, pasang lain lalu kita. Walau tak ada orang, malaikat ada. Orang tak ada lah, kita seorang je adanya. Orang, malaikat ada ke tak? Malaikat ada. Sebab apa kalau seorang, kita jadi tak ada rasa apa-apa dah. Sebab tak ada orang. Memang tak ada orang. Malaikat pun memang tak ada di ingatan hati kita. Di pegangan ada. Di ingatan hati ada ke tak orang? Malaikat? Tak ada. Sebab tu kita depan orang, belakang orang jadi tak sama. Itu cerita malaikat. Kita berpegang dah Allah melihat, Allah mengetahui. Kita berpegang Allah melihat, Allah mengetahui. Tetap dah di akidah kita. Di ingatan hati kita. Ingat dah Allah melihat, Allah mengetahui. Kalau kita ingat, zahir batin kita taat lah. Ni taat zahir je. Batin hati tak taat. Apa? Tuhan tidak melihat dalam hati kita. Tuhan tidak mengetahui dalam hati kita. Pegangan kita memang Tuhan melihat, Tuhan mengetahui sampai ke dalam hati kita. Pegangan, ingatan tak ada di ingatan. Sebab tu kita kadang-kadang zahir comel, hati tak comel. Kenapa? Kerana kita lupa akan Allah yang melihat, yang mengetahui. Pegangan, satu dia cerita pegangan, memang kita berpegang Allah melihat, Allah mengetahui. Ingatan tu bab lain ingatan. Jadi kita balik kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Pegangan kita rukun iman yang keenam. Sekalian perkara qada dan qada Allah. Hak zahirnya kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat. Tu zahir. Jadi hak subuh di ingatan hati kita, hak zahir dia. Aku pilih, aku buat. Aku pilih, aku buat, tu je. Di pegangan tak subuh. Tapi pegangan, hak di pegangan tu kita berpegang kejap. Semuanya qada dan qada Allah. Tapi di ingatan tak subuh, tak ada salah apa orang awam. Samalah kita. Itulah sama-samanya. Bukan balik ngaji pegangan Allah. Bukan gitu. Sudah belajar, kita pun berjalan, kita pun pilih bebas-bebas, buat bebas-bebas, tak ada terikat. Naik kereta pulah bebas-bebas. Ke mana? Ke steering tu jadi kita nak pulah kok lain, dia jadi balah kok lain. Waktu kena cari pomeng, waktu babah lagi. Kita nak pulah kok lain, steering jadi nak balah kok lain. Waktu belanggar. Kita pulah steering tu bebas tu kan. Steering hidup kan. Nak pulah kok ada pulah lah. Bebas kita memilih. Sezahir. Tapi apa yang berlaku, itulah ketentuan Allah pada azab terikat. Tapi di ingatan hati kita tak ada lah steering kan. Bebas kita memilih ke kanan, kita memilih ke kiri. Itu zahir dia. Sebenar-benarnya ni hukum yang kena. Pegangan kita. Pegangan hak zahirnya kita bebas pula steering. Di ingatan hati kita, subuh hak pegangan ke, subuh hak zahir. Subuh hak zahir. Itu hati orang awam. Ni timbul kadang-kadang ni tak faham bab ni hak ukur iman keenam.
Memanglah kita bebas memilih. Biasa dalam rakaman terpesong ni, dia buat misal siapa di simpang 4. Siapa di simpang 4. Kita ni, steering ni kan, siapa di simpang 4 hot tepi light lah. Kita nak pulah kanan, nak pulah kiri ke, nak terus ke, nak U-turn ke, banyak tu. Ya, nak U-turn pun boleh. Steering ni hidup. Steering ni hidup. Lampu hijau kita pun pulah ke kanan. Kita buat pulah ke kanan tu di rumah kita pilih dah. Ke siapa tepi light baru nak memilih. Siapa tepi light baru nak memilih ke kanan ke kiri. Tu lampu hijau tak gerak lagi depan dia. Orang pohon belakang. Kita dak pilih lagi ke kanan kiri. Di rumah kita pilih dah Nak pergi mana? Kita pun pilih nak jalan tu. Di rumah kita milih dah Nak pergi ikut jalan mana? Bukan kita milih di si pampak tepi light tu jawapan dia kau. Memang lampu hijau tak gerak lagi Tengok duk mikir dak. Kita milih tu kok rumah dah. Kita ikhtiar kita pilih dah. Nak pergi ikut jalan mana? Kita pun pulah ke kanan. Sebab nak pergi kan kita pulah kanan. Lepas tu dia buat contoh. Kalaulah kembali balik kepada tepi light. Kalau kembali balik, ini buat masalah ni. Realiti kehidupan tak ada gustang balik. Kalau realiti kehidupan boleh gustang balik, kita nak gustang nak duduk umur budak-budak kalau boleh. Gustang balik tak ada dalam kehidupan. Hak gustang balik dalam video adalah. Video tu kan gustang balik. Dalam kehidupan tak ada. Kita buat je. Kalaulah gustang balik. Tapi hak berlaku sebenarnya ke kanan. Sebab jelas ke kanan. Gustang balik. Boleh tak nak pilih ke kiri? Boleh. Steering tak patah. Tu jeng. Apabila nyata ke kanan, itulah ketentuan Allah pada azal. Ke kanan. Jadi kalau kita balik semula ni buat masalah ni. Boleh tak ke kiri? Mustahil sama sekali ke kiri. Sebab apa? Nabi kata dah, Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang Allah kehendak saja akan berlaku. Perkara Allah Ta'ala tidak kehendak, tidak akan berlaku sama sekali. Sekarang ni kehendak Allah ke kanan kita. Maka kalau gustang balik pun mustahil ke kiri. Bukan masa steering tu patah-patah dak. Sebab apa yang berlaku terikat dengan ketentuan azali. Mana sekarang ni ke kanan lah yang akan berlaku. Sebab itulah ketentuan azali. Tapi pada zahirnya kita bebas steering kita. Ke kanan tu kerana bebas saja. Itulah terikat dengan ketentuan azali. Sudah, setakat tu je. Ini contoh pula steering. Lepas tu hak kita pilih buat ni bukan pula steering je. Segala-gala perkara. Macam mana? Tu timbul kadang-kadang ketentuan Allah ke pilihan kita. Segala-galanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri pilihan kita pun ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Sekian perkara. Zahirnya kita yang memilih. Adakah kita bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah? Kita bebas memilih pada zahir, tapi apa yang kita bebas memilih, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa soalan yang timbul. Ketentuan Allah atau pilihan kita? Adakah kita bebas memilih ataupun telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah? Itu soalan. Ni soalan ni makan soalan ni jadi makan. Jawapan tu kadang-kadang Allah. Ketentuan Allah atau pilihan kita? Rukun iman yang keenam. Segala-gala, sekalian perkara yang berlaku muafakat dengan ketentuan Allah. Termasuk pilihan kita pun ketentuan Allah. Adakah kita bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segala-gala ditentukan oleh Allah. Adakah kita bebas memilih? Pada zahirnya memang kita bebas memilih. Kita bebas melakukan. Zahirnya kita tidak terikat-terikat, tidak ditolak-tolak, tidak ditarik-tarik. Tapi apa yang kita bebas memilih dan melakukan, itulah rukun iman yang keenam. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Tak ada payah-payah je. Sebab sekalian perkara ni tak ada apa dah.
Cuma yang kita nak susungnya, kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan tu je lah. Tapi pilihan dan perbuatan jangan duk lari daripada rukun iman keenam ni. Kena terikat duk sini lah sebab sekian perkara. Kalau sekian perkara qada dan qada Allah. Lepas tu kalau pilihan perbuatan kita mutlak, kena buang lah sekian perkara di sini. Ke sekian perkara kuasa Allah duduk mana? Lepas tu hak kuasa kita duduk lain pula. Ni tak kena diri ni. Tak kena diri, tak kena Allah Subhanahu wa taala ni. Dia kadang-kadang sukar kerana dia terpesong dalam bab pegangan ni, memang tak ada benda lah. Kalau kita tak tanam dengan akidah, walaupun kita mengapa rukun iman keenam ni, kalau tak faham, tak tanam molek, kita akan berpegang hak zahir. Kita akan berpegang hak zahir. Hak zahir tadilah kita bebas memilih, kita bebas buat. Kita pun pegang, kita bebas, tak terikat dengan qada dan qada Allah. Itu awal. Kita kena pegang hak rukun iman keenam. Tapi hak zahirnya kita bebas memilih, bebas melakukan. Diingatan hati kita, teringat tu je, tak apa tu. Tapi di pegangan duduk sini dah. Ni kalau hak ni tak ada di pegangan, ni tak ada di pegangan, ngapa mulut ada. Sekian perkara baik jahat, sekian perkara baik jahat, kesemuanya, tapi tak faham. Bila tak pegang, mana hak pegangan kitanya? Pegangan kita hak zahir. Mana hak zahirnya? Kita bebas memilih, kita bebas melakukan. Kita pun berpegang, kita bebas memilih mutlak, tidak terikat dengan qada dan qada Allah. Kita melakukan mutlak, tidak terikat dengan qada dan qada Allah. Tu tak ada rukun iman keenam. Tu tak ada apa satu tu, tak ada benda, tak ada. Tak ada, kosong. Tak ada agama. Tak ada agama. Kita berpegang dengan hak zahir. Kita kena berpegang hak ni. Ini sekian perkara. Tapi sekian perkara ni gaib belaka ni. Ketentuan Allah pada azal, itu Allah je tahu. Gaib. Hak berlaku sekarang ni Allah buat. Hak berlaku sekarang ni Allah buat. Ni semua berlaku ni Allah buat. Gaib juga. Tak nampak ni. Ni semua perkara gaib. Jadi kalau perkara gaib ni, kalau kita tak tanam di akidah terlebih dahulu, tak masuk dalam allazina yu'minuna bil ghaibi, tak masuk situ, mereka yang beriman dengan perkara gaib, qadar qada ni gaib. Tak masuk dalam allazina yu'minuna bil ghaibi, tak ada hak ni. Tak ada gaib ni. Kita akan berpegang hak zahir. Kita memilih, kita melakukan sebebas-bebasnya, mutlak, tidak ada qada dan qada Allah. Qada dan qada Allah hak lain-lain tu. Qada dan qada Allah buat langit, buat bumi, buat manusia. Hak baki-baki ni tak ada qada dan qada Allah. Kita bebas. Sebab apa gitu? Sebab tak tanam akidah rukun yang keenam hak gaib ni. Tanam ni dulu hak gaib ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi ni dulu. Bagi pada ibadat semayang bang. Tapi pegang hak gaib ni tak timbul di ingatan hati. Hak timbul di ingatan hati, hak zahir tu kita bebas memilih, kita bebas melakukan. Tu tak ada salah hak tu. Tapi kalau tidak berpegang dengan hak gaib ni, kita akan berpegang dengan hak zahir. Kalau kita tidak berpegang dengan gaib ni, tidak ditanam terlebih dahulu dengan akidah yang gaib ni, qadar gaib, ketentuan Allah pada azal, malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Hak perbuatan depan mata sekarang ni pun tak nampaknya, Allah yang melakukan, nampak kita yang melakukan. Tapi kita tak tanam hak akidah gaib ni terlebih dahulu, beriman dengan perkara gaib, qadar dan qadar terlebih dahulu, akan berpegang dengan hak zahir. Pegang zahir tak ada benda lah. Kita berpegang rukun iman yang keenam. Hak zahirnya pilihan dan perbuatan kita. Diingatan hati kita timbul pilihan dan perbuatan kita. Itu hati basirah, mata hati orang awam, gitulah. Tapi kalau korek di pegangan, rukun iman keenam. Tapi zahirnya kita bebas memilih, bebas melakukan. Tapi pegang kita sekalian perkara.
kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini naik setangga ni. Hak ni saya ada buat catatan, nak naik satu-satu tajuk saya buat catatan. Hak mana yang perlu saya ulang semula, saya ulang semula. Ataupun lepas tu bergerak-bergerak. Sebab ni kita tajuk keenam di dalam tu panjang lagi pembicaraan. Tapi saya nak ambil satu-satu perkara tu, ni saya ada rakaman ni. Tahulah minggu lepas cerita gapo, minggu dulu cerita gapo. Jadi nak sambung ni ambil sikit. Kita nak cerita sekarang tajuk qadar terlebih dahulu. Lepas tu masuk bab qada, lepas tu masuk bab ikhtiar usaha kita. Panjang lagi lah. Tapi dalam bicara qadar ketentuan ni, saya akan iringi dengan qada cerita juga. Ikhtiar usaha pun saya cerita dah juga. Tapi sampai masa kita cerita sukulah bolak bab ikhtiar usaha. Tapi ke mana pun pada masa nak cerita bab qadar ni, qada pun kena selaras lalu dah. Kena pergi pada qadar. Lepas tu ikhtiar usaha pun kena pergi lalu dah. Tapi insya-Allah akan datang ceritalah qada tajuk suku, ikhtiar usaha tajuk suku. Gitu. Nah ni dia mati di rukun iman yang ke-6. Segala-gala sekalian perkara baik dan jahat kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dengan muafakat selaras dengan iradah ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Kadang-kadang saya ulang banyak bab ni, sebut banyak-banyak terjemahan. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan daripada Allah, sesunang Allah. Sebab apa? Sebab timbul tadilah. Ketentuan bukan mana Tuhan letak, Tuhan tahu. Allah kata ambil mana. Jadi iradah ni kehendak Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah. Tapi apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan netu, apa yang Tuhan letak selaras dengan muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi lah. Hak tajuk qadar, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Wallahu a'lam.